Tidak ada kehidupan kami yang sempurna ya Tuhan di hadapan-Mu. 主在你面前，我们没有任何一个人都是完整的。 Namun di tengah segala ketidaksempurnaan itulah kuasa-Mu bekerja di dalam diri kami. 可是主，我们确实是承认，在我们一切的不完整当中，你完整的力量在我们当中运行。 Yang membentuk kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati. 你塑造我们成为你忠心的仆人。 Oleh karena itu ya Tuhan pada hari ini, 因此，主今天， pada saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, 当我们来要思考你的话语的时候， kembali ya Tuhan Kau akan membentuk diri kami dan hidup kami seutuhnya. 我们相信你再度要塑造我们完整的生命。 Khususnya sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. 特别是作为上帝的儿女，我们确实是活在光明当中，不是活在黑暗之中。 Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga kedua hamba-Mu yang tidak sempurna ini. 恳求你自己来高摩我们每个人，包括你仆人与使女， Berikan kepekaan kepada kami ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu pada malam hari ini. 给我们敏锐的心，好让我们可以聆听。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami alaskan doa kami ini. 我们如此感恩祷告，是奉那活着福音耶稣基督的名，我们如此感恩祷告。 Amin. 阿门。 Selamat malam, 弟兄姐妹晚 Shalom 上好，平安。 senang bisa berjumpa kembali pada hari ini 很高 dan 兴今天又可以回到大家的当中，与你们一同同在。 izinkan saya pertama-tama menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara buat keluarga besar dari GKY Pluit ini. 阿西亚登格朗马朗是 Saat malam.马朗 OK， 容许我代表马郎神道神学院向大家问个安。 Malam hari ini saya diberikan tema Sang Pengembara dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. 今天晚上所给予我的主题就是客旅，从以弗所书第5章第1节到21节。 Namun saya akan membahas khususnya di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. 我特别是要注重在第8节到第14节。 Saya akan membaca ayat 8 sampai 10 dalam bahasa Indonesia dan ayat 11 sampai 14 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第8节到第10节用英语来读，之后呢，11到14节会用华语来读。 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 第11节，那安昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这些事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。” Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, di Alkitab itu ada satu jemaat Tuhan, ada satu gereja yang dimana kehidupan jemaatnya itu sangat mempesona masyarakat yang ada di sekitarnya. 在圣经里面有一间教会，他们会有里面的生活，真的是吸引了他们周遭的居民。 Jemaat ini ada di kota Kosmopolitan seperti Jakarta. 这个教会呢是位于在一个很繁荣的大都市里面，就如像雅加达这样子一个城市。 Dan di Kisah Rasul disebutkan dia adalah jemaat di Antioquia. 使徒行传告诉我们，它是安提亚教会的会友。 Jemaat ini dibentuk karena ada pengembara dari orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang karena penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus, mereka kemudian pergi ke Antioquia. 这一间在安提亚的教会为什么会形成呢？就是因为有扫罗跟他的党队的人来逼迫基督徒，使得他们逼迫远离了他们家乡，来到这个地方。 Namun sebagai pengembara kita melihat ada satu hal yang sangat luar biasa sekali dari jemaat ini. 所以成为客旅的话，对于这些会友的话，他们活出了一个很特别的一件事。 Di mana dikatakan bahwa jemaat ini tidak terintimidasi oleh kemegahan kota Kosmopolitan. 这里讲到说，这个会友这一群的会友当中，他们根本没有被整个大都市的一个炫耀繁荣而被侵略了。
tidak terintimidasi oleh kesombongan penduduk yang ada di sana, 也不会被当地的居民的高傲而被侵略了。 dan mereka tidak terintimidasi untuk masuk di dalam penyembahan-penyembahan berhala yang disertai dengan praktek asusila yang dilakukan di kota itu. 他们也不会因此那城市所供奉的那些偶像，并且在偶像的殿当中行了奸淫的事情，而是跟他们苟合。 Jadi pada intinya jemaat ini sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. 换句话说，这群人这群信徒呢，他们所活出来的生活，跟他们周遭里面的人是活得不一样的。 Sehingga kalau kita melihat di dalam beberapa bagian Alkitab, dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang memang bertumbuh di dalam kehidupan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 我们可以看到几处的经文告诉我们说，这些会友呢，他们是按照上帝的真理而活出来的，而成长的。 Dan Allah yang memampukan mereka di dalam keberdosaan mereka, mereka mampu untuk menampilkan gaya hidup yang berbeda. 是上帝给他们能力，在他们的软弱当中，在他们的罪孽当中，他们能够活出来跟他们周遭不一样的生活模式。 Dan jemaat ini adalah satu jemaat yang dimana kemudian untuk pertama kalinya disebut sebagai orang Kristen. 这群会友呢，他们也是第一次被称为基督徒的一群 Itu 人。 tertulis dalam Kisah Rasul pasal 26 Kisah Rasul 11 ayat 26b. 我们在使徒行传第11章26节下半段那里可以看得到。 Seorang penafsir Alkitab yang bernama Dennis Johnson itu mengatakan seperti ini. 一位圣经学家 Dennis E. Johnson 如此说。 Gereja ini adalah gereja yang sangat berkembang dengan sangat mengesankan. 这间教会呢是很特别的，它那么庞大的、迅速的发展。 Mendapatkan satu perhatian yang penuh, satu atensi yang penuh dari orang-orang kafir yang ada di sekitar gereja itu. 甚至呢，从在教会周遭里面的外邦人吸引了他们的注目。 Sampai kemudian orang kafir itu memberikan nama kepada mereka julukan orang Kristen. 甚至呢，这些外邦人会给他们一个取名，称他们为基督徒。 Atau kemudian dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai Kristianos. 它的原文称为 Christianos。 Tapi sebetulnya menurut Greg Keener, seorang penafsir Alkitab mengatakan, pada waktu dikatakan sebagai orang Kristen, itu sebenarnya olok-olokan dari orang kafir terhadap kehidupan orang Kristen. 实际上呢，另外一位圣经学家 Craig Keener 他讲到说，当这些外邦人称基督徒为基督徒的时候呢，实际上不是称赞他们，而是呢正在讥笑他们。 Dikatakan memang orang-orang yang di Antioquia itu suka mengolok-olok orang lain. 在这里，他也讲到说，安提亚的人们很喜欢看不起别人，很喜欢讥笑别人。 Dan mereka suka memberikan label tertentu kepada orang-orang yang mereka cemooh atau mereka olok-olok atau mereka ejek, saudara. 对于他们看不起或者是他们讥笑的人，他们常常给予他们一个标签。 Kristianos itu juga memiliki satu pengertian yang dikatakan Kristus yang kecil, saudara. Christianos 本身也是有含了一个意思，就是小基督。 Artinya apa, saudara? 意思是什么呢？ Di dalam bagian ini Keener itu berkata, sebetulnya dalam arti yang paling positif, pada saat itu memang betul-betul orang Kristen yang ada di Antioquia itu menampilkan jati dirinya sebagai Kristus yang kecil. Keener 告诉我们说，当时的基督徒他们确实是活出来一个很正面的方式。他们虽然被称为小基督，他们同时呢也是活出来像小基督的生活一样。 Mereka sungguh-sungguh ingin menampilkan kehidupan serupa dengan Kristus. 他们真的是把活出来的生活呢，不如基督一样。 Sehingga pada waktu itu mereka benar-benar sebagai orang-orang Kristen itu tidak lagi kemudian hidup di dalam masa yang lama yang berbeda dengan kehidupan yang baru sebagai murid Kristus. 因此呢，他们所活出来的生活不再是他们以前旧的生活，他们以前旧的生活是跟现在成为基督的门徒的生活是完全不一样的。 Khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh guru Injil Rainer kalau tidak salah ya. 上个礼拜如果没有记错的话，是 Rainer 传道与我们来分 Kemudian 享。 dikatakan kita orang Kristen itu menjadi Kristen kadang-kadang tanpa menjadi orang yang mengalami perubahan di dalam value systemnya. 就讲到说，我们往往成为基督徒，有的时候呢，我们根本没有感受到在我们生命有改变。 Saudara, demikian juga dengan kehidupan orang-orang yang ada di Antioquia. 安提亚地区的人民也是如此。
Mereka tidak mau, saudara, kemudian sebagai orang Kristen, tapi hidupnya tanpa ada perubahan. 这些基督徒他们不愿意他们成为基督徒，可是呢，他们生命没有改变。 Sehingga dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh menginginkan supaya ada satu perubahan. 他们渴慕他们生命的话，有一个很透彻的一个改变。 Oleh karena itu saudara tidak heran, inilah dikatakan kota Antioquia ini, jemaat di sinilah sebagai titik pijak bagaimana kemudian penyebaran Injil itu sampai ke ujung bumi. 甚至呢，我们可以知道说，也是讲到说，安提亚也是一个据点，是一个出发点，使得福音可以传到地极去的一个出发点。 Jadi artinya adalah jemaat di Antioquia itu sebagai Kristus-Kristus yang kecil bukan hanya berdampak kehidupan mereka itu kepada masyarakat sekitar, tapi kemudian berdampak luas pada perluasan kekristenan sampai ke ujung bumi. 换句话说，安提亚的弟兄姐妹，安提亚的会友，他们不仅仅活出来的小基督的生活，不仅仅影响了他周遭的人民的生活，而是呢，他影响了整个福音的工作的生活，甚至呢，把福音广传到地极去。 Inilah yang kemudian membekas di hati Paulus yang sudah bersama dengan mereka selama 1 tahun. 保罗跟他们同居了3年之久，这样子也是影响，这样子一个小基督影响了他的生命。 Sehingga dia menuliskan Efesus pasal yang kelima ini kepada jemaat di Efesus yang dimana dia mendirikan dan kemudian melayani mereka selama 3 tahun. 保罗，这也是为什么保罗在以弗所书以弗所当中所写给他们的书信。保罗在安提亚设立了安提亚的教会，并且侍奉了他们3年之久。 Jemaat di Efesus juga mengalami hal yang sama seperti jemaat di Antioquia. 以弗所的教会，不好意思，以弗所的会友也是跟以安提亚的会友是遇到同样的事。 Orang-orang di Efesus itu adalah orang-orang yang menyembah dewa Artemis, tapi mereka juga melakukan ritual dengan praktek asusila di mana ratusan pelacur itu melayani di kuil-kuil pada zaman itu. 以弗所那个城市，他们所敬拜的神明就是雅迪米，然后呢，他们的偶像的殿当中，他们也是有一个犯奸淫的行为。 Sehingga kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20, Paulus itu juga memiliki satu kerinduan bagaimana jemaat di Efesus itu juga melakukan hal yang sama dengan jemaat yang ada di Antioquia. 所以我们看到保罗在以弗所书5章到20节当中，他所写到书信，他也渴慕以弗所的会友能够像安提亚的会友一样， Supaya mereka memiliki satu kehidupan yang berbeda dengan masyarakat yang ada sekitarnya. 使得以弗所的会友能够活出来，拥有的生命，活出来的生命，拥有的生活跟他周遭的人是不一样的。 Mereka itu diminta hidup sebagai anak-anak terang. 他们被要求要成为光明之子。 Saudara, mengapa sih Paulus itu meminta mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang? 为什么保罗要求他们要成为光明之子呢？ Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, 如果我们看第8节， ini merupakan satu berita anugerah yang luar biasa yang menakjubkan sekali. 这实际上是一个很惊叹、很惊讶的一个好消息。 Mengapa, saudara? 为什么呢？ Jawabannya adalah bahwa kehidupan masa lalu mereka bukan dalam pengertian mereka itu berjalan hidup di dalam kegelapan, tapi sendiri adalah kegelapan. 因为这里告诉他们说，他们过去的生活并不代表他们活在黑暗当中，而是他们本身就是那个黑暗。 Sehingga Paulus mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. 所以保罗说，从前你们是暗昧的。 Jadi diri kita itu adalah kegelapan itu sendiri. 换句话说，我们自己本身就是那个黑暗、那个暗昧。 Artinya kehidupan kita yang dalam kegelapan itu hanya dapat memancarkan satu kehidupan yang penuh dengan kegelapan. 换句话说，暗昧的生活能够活出来的、发出来的光，也是一个暗的、暗淡的。 Itulah yang kemudian dilakukan oleh Paulus untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus dengan satu maksud, ingatlah dahulu kamu sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. 所以呢，保罗在写这个书信的时候呢，在提醒他们，你要记得从前的你们是怎么样的一个光景。 Jangan lagi hidup dalam kegelapan seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 不要像那些外邦人活在一个暗昧当中，用他们虚妄的思想来过着你们的生活。 Hanya memiliki pengertian yang gelap dan bodoh. 因为拥有一个暗昧的一个知识，一个黑暗的一个认知， Hidup dalam keserakahan, di dalam kecemaran. 活在肮脏、污秽、贪婪里面。
dan di dalam penyembahan berhala. 并且活在一个敬拜偶像里面。 Nah, kita juga melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20 juga dikatakan jangan hidup di dalam kegelapan yang seperti ini. 以弗所书5章1节到20节是告诉我们说，不要活在这样子的一个黑暗里头， Hidup dalam percabulan, dalam keserakahan, perkataan kotor. 不要活在一个虚妄的、源于一个肮脏的、源于一个淫乱的一个生活。 Mabuk di dalam anggur sampai kemudian menimbulkan hawa nafsu. 不要活在一个虚久的生活当中，甚至呢要引发出了你的欲望。 Saudara bisa membayangkan enggak? Kalau dikatakan kita itu adalah kegelapan itu sendiri. 我们可以想象到，如果这里讲到说我们自己就是那个暗昧、那个黑暗， Sehingga kita itu hidup di dalam satu kegelapan ke kegelapan yang lain. 这样子也是在告诉我们，我们是从一个暗昧、从一个黑暗跑到另外一个黑暗，这样子循环的过着我们的生活。 Sampai Paulus itu dalam Efesus pasal 5, 1-20 itu memberikan daftar seperti ini. 使得保罗在以弗所书5章第1节到20节就列出来了那么多的问题。 Apakah kita itu akan mengalami sukacita dalam hidup kita ini kalau kehidupan kita dari satu kegelapan menuju kegelapan yang lain dan terus menuju kegelapan yang lain. 如果我们所过的生活的话，从一个黑暗跑到另外一个黑暗，然后另外一个黑暗，我们这样子循环的话，我们是否一样会活在一个喜乐当中呢？ Sehingga seorang penafsir Alkitab mengatakan kita itu selalu pindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi itu adalah pindah dari satu rumah kegelapan menuju ke rumah kegelapan yang lain. 有一位圣经学家说，我们以前的我们活在一个从一个家搬到另外一个家，可是怎么样的一个家呢？从这个黑暗的家就搬到另外一个黑暗的家。 Yang ingin dikatakan adalah kita dulu adalah orang hidup dan kita itu adalah kegelapan itu sendiri. Kita tidak mampu tidak berbuat dosa. Kita selalu akan berbuat dosa. 他换句话说，告诉我们说，我们以前的我们自己就是那个安美的人，我们自己就是那个黑暗。换句话说，我们没有力量，没有不犯罪，或我们不断的来犯罪。 Kita tidak dapat tidak berbuat dosa. 我们没办法不去犯罪。 Saudara, oleh karena itulah Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. 因此呢，耶稣为什么必须要来到这个世界？ Saudara, kita melihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. 约翰福音第8章12节那里，耶稣讲到说： Akulah terang dunia, siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. 我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。 Tuhan Yesus harus datang untuk mati di atas kayu salib, mengalahkan kuasa kegelapan. 主耶稣来到这个世界，必须要死在十字架上，要打败黑暗的权势， Supaya saudara dan saya keluar dari kehidupan kegelapan itu sendiri. 使得你我可以离开那个黑暗的一个捉摸的生活。 Itulah berita anugerah buat kita. 这就是对我们来说一个恩典的福音。 Kita tidak dapat tidak berbuat dosa. 我们的本质是不能不犯罪， Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 可是呢，主耶稣确实是死在十字架之上， Supaya kita dapat keluar dari kegelapan itu. 使得我们好让我们可以离开这个黑暗， Kita keluar dari kegelapan yang begitu menyedihkan hati kita. 使我们可以离开这个黑暗，让我们忧心的黑暗。 Disitulah Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia itu. 就在这样的一个状况，主耶稣说：“我是世界的光。 Siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. 凡跟从我的，不会行在黑暗当中，乃是他拥有生命的光。” Itulah kemudian di dalam ayat 8 dikatakan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 所以呢，这里第8节，以弗所书第5章第8节讲到说，你现在在上帝里面是一个光， Kenapa dikatakan di dalam Tuhan? 就为什么是讲到说你在主里是光明的？ Saudara, kita tetap membutuhkan, mengandalkan akan Tuhan untuk kita dimampukan di dalam kehidupan kita berjalan di dalam terang itu.
为什么讲到我们是在主里是光明的？因为我们需要不断的仰赖上帝，好让我们有那个力量，有那个能力来行在光明当中。 Minggu lalu dikatakan juga bagaimana ada satu perubahan value system, itu juga harus mengandalkan kuasa Allah. 上个礼拜告诉我们说，有一个价值的系统必须要改变，这也是必须要依靠上帝的能力。 Saudara, kita membutuhkan akan kuasa Allah yang memampukan kita di dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini, agar memiliki satu kehidupan yang berbeda dengan masyarakat sekitar kita. 在我们不完整的生活当中，我们需要上帝的力量来帮助我们，好让我们可以活出跟我们周遭不一样的生活。 Kita tidak mampu dengan kekuatan diri kita sendiri. 靠着我们的力量，我们是无能为力。 Kita mengandalkan kuasa Allah yang memampukan kita untuk hidup di dalam terang itu. 我们必须要靠上帝的力量，让我们能够有这个力量活在光明当中。 Saudara, itulah yang kemudian dikatakan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14, saudara. 马太福音第5章第14节告诉我们说， Dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan, saudara. 这里讲说你们是世上的光，晨照在山上的是不能隐藏的。 Mengapa Tuhan juga memberikan perintah yang seperti ini, saudara? 为什么上帝也是给我们这样的一个命令呢？ Bagaimana kemudian terang kita itu bisa menerangi kegelapan sekitar kita, saudara? 我们的光如何能够照耀我们周遭的黑暗？ Bagaimana kemudian terang yang kita miliki ini bisa kemudian benar-benar memberikan satu mercusuar bagi dunia yang sudah gelap ini. 我们的光如何成为整个黑暗的世界的灯塔？ Saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-13. 我们看到第13节，以弗所书第5章第13节。 Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. 5章13节，凡说到就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。 Saudara, seorang penafsir Alkitab bernama John Stott itu mengatakan, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu nampak dan itu baik. Kegelapan itu menyembunyikan realitas betapa jorok dan kejinya kejahatan. Sebaliknya, terang membuatnya nyata kelihatan, sehingga sifat kejahatan itu dapat diketahui tanpa ada yang tersembunyi atau kamuflase. 就是约翰斯多德他曾经讲到说，一切被光所显明出来的是好的，因为光能够把它显露出来，告诉我们说黑暗如何的肮脏污秽，并且那么丑陋。相反的，光会让这些看不到的事情能够照耀出来，使得那一些丑陋的事情能让我们可以显明出来，没有任何事情可以被隐藏的。 Oh saudara, kalau kita menyadari apa yang dikatakan oleh John Stott, 如果我们醒悟到约翰斯多德所说的话， ternyata dampak kehidupan kita menjadi anak-anak terang itu memiliki satu nilai signifikansi yang begitu luar biasa. 我们作为上帝儿女，作为这个光的儿女的话，我们拥有很大的影响力。 Dikatakan kemudian melalui kehidupan kita itulah mereka yang hidup di dalam kehidupan yang berbeda dengan kita. Mereka bisa menyadari betapa jorok dan kejinya kejahatan yang mereka lakukan. 因为透过我们光的生活当中，会让那些还在黑暗的人当中，他们可以看到他们所过的生活是何等肮脏污秽的。 Saudara, seorang yang bernama Peter O'Brien itu juga mengatakan yang sama, saudara. 一个名叫 Peter O'Brien 的，他也是讲到同样的一句。 Perikop ini menggambarkan proses kegelapan diubah menjadi terang. 这一段经文告诉我们说，这个黑暗被改 Fungsi 变成 terang 光 itu ada dua. 光的用途有2个， Ia menelanjangi dosa yang orang tidak percaya sehingga menjadi nampak. 他把那一些不信的人的看为肮脏污秽的罪孽，使他能够显露出来， Dan mengubah mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam kerajaan terang. 并且来改造他们，使得他们可以进入光明的国度。 Dalam bagian ini jelas Peter itu ingin mengatakan, saudara, bahwa kita bukan hanya menelanjangi orang yang kafir, yang berbeda hidupnya dengan kita, yang mereka hidup di dalam kegelapan. 这里很清楚告诉我们说，我们的光并不只是要照耀，要把它显露出来那些活在黑暗当中的外邦人而已。 Tetapi melalui terang yang kita hidupi itu, mereka bisa tertarik untuk masuk di dalam dunia terang.
而是呢，他们看到我们所活出来的光当中，他们能够被吸引到，好让他们也是能够成为光明国度的一份子。 Oleh karena itulah dalam ayat 14 kemudian dikatakan demikian, saudara. 因此呢，14节告诉我们，如此的告诉我们， Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas engkau. 所以主说，你们这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。 Saudara, izinkan saya juga mengutip dari John Stott yang mengatakan keadaan manusia dalam Adam itu dilukiskan tidur. 容许我也是引用了约翰斯多的一句话：人在一个被描述成为亚当的时候呢，我们是在一个沉睡的状况， Mati dan gelap. 也就是死的，活在黑暗当中。 Tetapi Kristus melepaskan semuanya itu. 可是呢，基督确实是释放了我们。 Menjadi orang Kristen itu sama dengan orang yang bangun dari tidur. 成为基督徒是好比是一个从睡里醒过来的人， Bangkit dari kematian. 从死里复活的人， Keluar dari kegelapan. 从黑暗出来的人， Dan masuk di dalam terang Kristus. 并且进入基督的光当中。 Saudara, itu merupakan ajakan dari Rasul Paulus kepada kita semua sebagai masyarakat Kristen pada zaman sekarang ini. 这也是成为保罗对我们基督徒现代的基督徒的一个呼吁。 Kita harus bangun dari tidur kita, bangkit dari kematian kita, keluar dari kegelapan kita, dan masuk ke dalam terang Kristus. 我们必须要从我们的沉睡醒过来，从我们死里复活当中，从我们死里复活过来，我们从我们的黑暗走出来，并且进入在基督的光当中。 Brin juga mengatakan yang sama, saudara. Dia mengatakan seperti ini. 他也是Peter O'Brien 也是讲到同样的事，他是 Kristus adalah terang yang memanggil para pembaca untuk bangkit dari kematian. 基督是叫读者从死里复活的人。 Ia percaya atas mereka supaya mereka menjadi terang di dalam Tuhan. 他相信他们，好让他们能够成为在基督里的光。 Sebagai anak terang, hidup mereka harus percaya seperti mercusuar membongkar kegelapan yang ada sekitar mereka. 成为上帝的儿女，他成为光明之子，他成为了整个灯塔，要去显露出来他周遭的黑暗。 Seorang yang duduk dalam kegelapan tidak bisa ditarik kepada terang. 因为坐在安稳、坐在黑暗的人，没办法被拉到光当中。 Bisa ditarik di dalam terang dan kemudian memilih untuk memasukinya. 一个坐在黑暗的人，能够被这些光所拉拔了，所引诱出来，使得这些本来坐在黑暗的人，可以进入了光明。 Saudara, itulah Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus karena Paulus sudah melihat satu realitas kehidupan jemaat di Antioquia yang menjadi berkat bagi banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan. 因为保罗看到安提亚会有所活出来的一个精神以及生活，已经成为了周遭的人的祝福，活在黑暗的周遭的人祝福，也是这样成为了一个基础。保罗写了写了这个书信给以弗所的会友。 Hidup di dalam terang itu memiliki nilai yang begitu signifikan bagi kemajuan dan perluasan kekristenan di dunia ini. 活在光当中，拥有一个很大的影响力，特别是在这个现代的社会当中，能够不断的来推动整个基督的国度。 Dan pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan, saudara. 现代我们真的很需要。 Mari kita akan lihat klip ini, saudara. 我们一同来看 Mungkin di 这 antara 个 kita sudah 短 banyak 片 yang tahu, tapi tolong klip ini bisa diatur dari atas, diklik. Tolong yang di atas bisa klikkan supaya bisa jalan. Kalau dari kami nggak bisa ini ya. Oke. Saudara tahu, ini statistik yang sekarang ini.
你们如果看到这个的话，你就知道说，目前世界上的情况是如此。 Bagaimana perasaan kita pada saat kita melihat ini, saudara? 当我们看到这个数据的时候，我们有怎么样的一个感叹，有怎么样的一个感想？ Sejak 1948 kita mengalami penurunan yang sangat drastis, saudara. 从1984年直到2023年，我们很明显的下滑。 Tadi dalam doa dikatakan dunia sedang tidak baik-baik, saudara. 当我们祷告的时候，我们可以知道说，世界正在面临不是很好的状况。 Tetapi sekarang juga dunia penuh dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. 我们也知道说，现在的世界很多人活在黑暗当中， Dan semakin besar jumlah orang hidup di dalam kegelapan. 并且活在黑暗的人数越来越多。 Saudara, malam hari ini mari kita merenungkan diri kita sebagai orang Kristen, saudara. 今天晚上，让我们能够来自我反省，作为基督徒的我们来自我反省。 Ingatlah khotbah minggu lalu, kita bisa menjadi Kristen tanpa mengalami perubahan value system. 我们要记得上个礼拜所讲的道，我们如果成为基督徒的话，如果没有经历了一个改变， Kita juga menjadi orang Kristen sudah berapa tahun, mungkin hidup kita masih di dalam kegelapan. 我们已经成为了数多年的基督徒，也许呢，我们仍然活在黑暗当中。 Kita menjadi orang Kristen 30 tahun, hidup kita tidak pernah berubah. 作为30多年的基督徒，我们生命从来没有改变。 Rasul Paulus pada malam hari ini memanggil kita, saudara. 使徒保罗今天晚上再度来呼召我们， Firman Tuhan pada malam hari ini memanggil kita, saudara. 主的话语今天晚上再度来呼召我们。 Bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas engkau. 你这些睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督的就要光照你了。 Maukah saudara? 你是否愿意？ Kita bangun dari tidur kita. 我们要从我们的睡着当中醒过来， Bangkit dari orang mati. 我们要从死里的人当中复活起来。 Dan kita menjadi Kristianos, Kristus yang kecil yang bercahaya di dalam dunia ini. 并且我们要成为小基督，在整个世界上发出我们的光。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们一同来进入祷告。 Marilah kita tenang di hadapan Tuhan. 这时候，让我们在上帝面前安静片刻。 Apa yang Tuhan titipkan kepada kita pada malam hari ini? 今天晚上，上帝把什么样的一个话语放在我们每个人的身上？ Apa yang menjadi suara Tuhan bagi saudara pada malam hari ini? 对你来说，上帝向你个别说了什么呢？ Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami ternyata tidak menjadi Kristus yang kecil di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, maupun dalam kehidupan di gereja dan di masyarakat. 主啊，如果是这段时间我们在我们的工作岗位、社会生活、家庭里面没有成为小基督的样式，主求你来饶恕我们。 Tuhan berikan pada kami bangun dari tidur, 主帮助我们能够从我们的睡梦中醒过来， bangkit dari kematian, 从死人中复活过 dan 来， kami menjadi Kristus yang kecil, 让我们能够成为小基督。 tetapi membawa dampak dan impact bagi masyarakat yang ada sekitar kami. 即便是小基督，而是呢对我们周遭的人大有影响力的。 Mampukan kami melalui kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. 主啊，求你透过你在我们生命当中所动工的，让我们能够活出来你的样式。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. 我们如此感恩祷告，是奉主耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。